Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar cikgu yang dikasihi. Okey, hari ini bermula kelas pertama untuk subjek Bahasa Melayu tingkatan 4 iaitu kelas PGPR bersama dengan Cikgu Julia. Okey, hari ini cikgu nak cikgu sediakan slide kepada kamu, jadi jom kita tengok sama-sama apa yang terkandung dalam slide ini. Okey. Minggu pertama iaitu pada tarikh hari ini 5 hari bulan 2 2021. Ada beberapa perkara yang akan cikgu kongsikan kepada kamu. Yang pertama berkaitan dengan pengenalan format KSSM untuk subjek Bahasa Melayu. Okey, di sini ada keratan berkaitan dengan instrumen ataupun format instrumen peperiksaan SPM yang akan bermula pada tahun 2021. Untuk pelajar tingkatan 4 tahun depan lah masih lagi menggunakan format yang sama. Okey. Jenis instrumen yang ada ialah untuk kertas 1 dan kertas 2 mewakili ujian bertulis. Jenis item bagi kertas 1 cikgu akan terangkan satu persatu ya. Seperti yang kita tahu biasanya kita ada kertas 1, kertas 2. Okey, dan juga untuk dua baki kertas yang ada iaitu kertas 3 mewakili ujian bertutur, kertas 4 mewakili ujian mendengar. Okey, kertas yang pertama juga akan terang satu persatu ya. Kertas 1, jenis instrumennya adalah bertulis. Okey, kertas 1 ni biasanya soalan karangan lah. Ya, untuk bahagian A kita ada satu soalan kombinasi pelbagai bahan rangsangan lah. Yang ni biasanya karangan yang ada gambar tu. Kamu faham gambar tu, kemudian kamu keluarkan idea-idea kamu untuk menulis karangan lah. Ataupun bahasa singkatan ni kita panggil karangan jenis karangan pendek. Okey. Bahagian B pula mempunyai bilangan soalan 4. Pelajar kena pilih satu sahaja. Jumlah markahnya adalah 70 markah. Bila kita campur kedua-dua bahagian ni, maka jumlahnya adalah 100 markah. Dalam kertas ini ataupun bahagian ini, pelajar perlu menguasai ataupun mempunyai kemahiran menulislah, aplikasi menganalisis, menilai ataupun mencipta lah. Lebih kepada yang mudah untuk kamu faham, memahami sesuatu bentuk soalan. Okay, tempoh masanya adalah 2 jam. Untuk kertas 2, kita ada 1, 2 dan 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C. Yang ni subjektif, tak ada dah soalan objektif ya. Contoh sistem dan aplikasi bahasa ni. Contohnya dia suruh kamu nyatakan pola ayat, bina ayat dan sebagainya. Ya, dia ada 5 soalan. Dalam 5 soalan tu mungkin ada soalan 1, 2 dan 3 merangkumi 30 markah. Bahagian B berkaitan dengan pemahaman. 3 soalan yang akan ditanya mewakili 35 markah, dan bahagian C 1 soalan berkaitan rumusan mewakili 30 markah. Semua soalannya adalah 90 soalan yang kamu wajib jawab. Jumlah markahnya adalah 100 markah. Kertas 2, tempoh masa menjawabnya adalah 2 jam 30 minit. Berbeza sikit lah, kertas 1 tadi hanya 2 jam. Okey, untuk SPM nanti kita ada kertas 3, kertas 4. Kertas 3 adalah ujian bertulis. Mewakili individu dan juga berkumpulan. Untuk individu, dia akan bagi satu petikan bahan rangsangan dan akan bersoal jawab berkaitan dengan topik tersebut. Markahnya adalah 40 markah. Bahagian B ada satu tajuk daripada 8 tema umum untuk diperbincangkan. Maksudnya ada 8 tema, dia akan keluarkan satu tajuk. Okey, kamu akan dapat satu tajuk, kemudian kamu akan berbincang melalui kumpulan. Kumpulan tu anggaran lebih kurang 4 hingga 5 orang calon lah. Markahnya adalah 30 markah. Bila dicampur bahagian A dan bahagian B, dapatlah 70 markah. Dalam kertas 3 ini ataupun kemahiran yang pelajar perlukan adalah bertutur dan mendengar. Pelajar perlu mendengar dan bertutur dengan jelas. Individu, masa menjawabnya adalah 3 hingga 5 minit. Ataupun masa bertutur tersebut 3 hingga 5 minit lah. Untuk kumpulan mewakili 12 hingga 15 minit. Dan kertas yang terakhir, kertas 4 mewakili ujian mendengar. Dalam soal ujian mendengar ni, dia akan mendengarkan kamu audio lah.
Mungkin dia akan ulang sekali atau kedua kali. Kemudian kamu akan diberi aneka soalan pilihan lah. Kemudian ada soalan objektif dan juga subjektif. Dia akan bagi 4 hingga 6 petikan yang mengandungi 20 soalan hingga 25 soalan lah. Soalan tu yang kamu akan jawab tu berdasarkan audio yang kamu dengar sebelum tu lah. Jadi jawab semua soalan dengan markahnya adalah 30 markah. Kemahiran yang diperlukan oleh kamu adalah mendengar dengan jelas lah. Okey, next slide, kita pergi yang seterusnya. Okey, di sini cikgu nak terangkan berkaitan dengan sepanjang proses pembelajaran kita berkaitan dengan buku. Yang pertama buku teks. Buku teks ni kita menjadi pegangan lah. Dalam ni ada pelbagai topik dan juga pelbagai tema. Cikgu menggunakan buku ni lah. Okay, yang seterusnya novel. Novel kamu bertajuk Jendela Menghadap Jalan. Kamu mula baca buku ni supaya bila buka sekolah nanti mudahlah untuk kita mempelajari bahagian Komsas novel ya. Dan yang seterusnya antologi Komsas tingkatan 4 bertajuk Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Dalam buku ni ada sajak, pantun, cerpen dan sebagainya. Kita akan perincikan lagi lah nanti. Okey. Buku latihan cikgu menggunakan 4 bilangan buah buku ya. Iaitu 2 buku panjang, 2 buku pendek. Untuk karangan, cikgu menggunakan 1 buku panjang. Untuk Komsas, cikgu menggunakan 1 buku pendek. Untuk bahagian ringkasan, ulasan, rumusan, cikgu menggunakan buku panjang. Untuk tata bahasa, cikgu menggunakan buku pendek. Jadi bilangannya 2 buah buku panjang dan 2 buah buku pendek. Okey, tugasan. Sampai kepada tugasan ya. Okey. Yang pertama, pelajar dikenaki membaca teks petikan. Kemudian memberi masuk perkataan yang dihitamkan. Semasa mencari maklumat, mencari maksud perkataan yang dihitamkan tu, kamu boleh rujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka jika adalah, boleh ataupun boleh menggunakan DBP online. Ni cikgu bagi alamat address dia lah. Kamu boleh tekan link tu, cari maksud yang kamu nak. Kemudian tugasan perlu dihantar selepas kelas online. Sebarang permasalahan atau pertanyaan bolehlah PM personal dengan cikgu. Ya. Okey, ini keratan yang cikgu dah bagi. Kamu dah dapat keratan ni sebelum cuti PKP lah. Yang pertama kita akan baca lah. Dalam ni dia ada perkataan yang pertama, global kemaslahatan hala tuju bagai belut di ketil ekor. Yang ni peribahasa lah. Cari maksud dia lah. Berdaya saing, berpotensi besar, membuka peluang, julung-julung kalinya. Yang pertama, sebelum tulis makna bagi setiap perkataan tersebut, kamu kena baca dulu petikan yang diberi ni. Okey. Sampai di sini sahajalah untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat melaksanakan tugas cikgu berikan itu dengan sebaiknya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.